Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Terima kasih sudah klik video ini and welcome back to my channel Bro Jeb Share. So, apa khabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan yang sihat semua, insyaAllah. So, dalam video kali ini kita akan kongsikan berkaitan dengan kereta on the rise. Dan untuk minggu pertama tahun 2021, konten kereta yang pertama mendapat title ataupun trending di kolom kereta on the rise adalah Cikgu Luan. Tahniah, Cikgu Luan telah menjadi orang pertama dalam tahun 2021 yang telah menjadi kereta on the rise, ataupun bak kata Iman Kamil, budak baru naap. On rise. Keretas on rise. Kereta yang tengah rise. Bukan nasi, rise. Rising, menaik. So, kalau kita translate kepada bahasa Melayu, keretas on rise tu, dia akan jadi macam budak-budak baru naap. Dalam video ini, kita akan kongsikan apa yang dimaksudkan dengan kereta on the rise. Apa kriteria untuk masuk dalam trending kereta on the rise. Syarat-syarat diperlukan untuk menjadi kereta on the rise. So, jom. Jadi, kereta on the rise ni sebenarnya sudah masuk ke Malaysia pada tahun lepas lagi. Iaitu pada tahun 2020 lagi. Ada beberapa YouTube ataupun konten kereta yang telah masuk dalam tab trending kereta on the rise. Jadi, kereta on the rise ni sebenarnya bukanlah satu program daripada YouTube yang mana kita perlu apply ataupun melengkapi mana-mana syarat dan sebagainya. Tapi apa yang saya boleh katakan, kereta on the rise ni adalah satu algoritma daripada YouTube dan dia akan masukkan random kereta on the rise untuk sesebuah negara. Jadi jom kita lihat. Okey, jadi kereta on the rise and artist on the rise. Okey, jadi kereta on the rise ni adalah satu algoritma daripada YouTube yang mana mereka secara random pilih YouTubers ataupun content creator daripada sesebuah negara tu untuk dimasukkan dalam trending tab. Untuk korang lihat kereta on the rise ni di tab trending, dia berada dalam trending pertama, trending kedua, ketiga dan dia berada di trending yang keempat. So di situ dia akan tulis kereta on the rise dan ada beberapa korang punya video. Okey, untuk algoritma YouTube ataupun on the rise ini, dia sebenarnya ada 3 kategori. Yang mana pertama adalah artist on the rise, iaitu channel-channel yang muzik ataupun penyanyi-penyanyi. Itu artist on the rise. Kemudian yang kedua adalah kereta on the rise, iaitu channel yang bukan muzik. Kemudian gaming kereta on the rise. So ada 3 jenis kategori on the rise. Artis on the rise, kereta on the rise dan juga gaming kereta on the rise. Tapi di Malaysia hanya kereta on the rise sahaja yang baru available. Untuk yang artis on the rise dan juga gaming kereta on the rise belum available di Malaysia. So untuk artis on the rise ni dia sebenarnya baru ada di United States ataupun Amerika dan juga Canada. Di United States dia akan keluar 3 kali seminggu dan di Canada 1 kali seminggu. Kemudian kereta on the rise ni antara beberapa negara yang sudah boleh akses, iaitu Canada, France, India, United States, Australia, Brazil, Jerman dan termasuklah kita Malaysia. Okey, termasuk kita di Malaysia, kita boleh sudah akses dan juga boleh dapat title kereta on the rise. Dia hanya muncul ataupun trending selama 24 jam untuk 1 minggu. So dia akan tunjukkan 1 kali ataupun 1 kereta sahaja pada 1 minggu. Jadi kita tunggu minggu depan siapa kereta Malaysia yang masuk trending kereta on the rise. Jadi apa syarat-syarat ataupun kriteria yang diperlukan untuk masuk ke kereta on the rise ni? Jadi syaratnya sebenarnya adalah korang perlu mempunyai 1000 lebih subscriber. Itu syarat yang pertama. Dan kemudian korang tidak perlu mendaftar ataupun apply untuk masuk kereta on the rise ni. Apa yang mereka consider untuk pilih ataupun shortlistkan YouTuber ataupun kereta yang mahu dimasukkan dalam kereta on the rise ni adalah mereka lihat jumlah view dan kemudian mereka lihat jumlah watch time, perkembangan watch time-nya. Contoh korang buat video 10 minit, orang nonton dalam 9 minit ataupun nonton sampai habis. So bermaksud korang punya jumlah watch time dalam video ataupun channel YouTube punya perkembangan semakin meningkat. Kemudian how frequently, seberapa banyak korang upload video. Satu hari satu video, satu minggu 3 video ataupun macam mana. Itu pun YouTube ambil kira untuk korang dalam shortlist masuk dalam kereta on the rise. Okey, jadi seterusnya macam mana kita nak tahu yang YouTube pilih kita untuk menjadi kereta on the rise pada minggu-minggu tersebut.
Okey, untuk Creator on the Rise, korang akan mendapat email daripada YouTube ataupun notification yang mengatakan bahawa korang telah dipilih untuk menjadi Creator on the Rise pada minggu itu. Korang akan mendapatkan email sehari sebelum korang dimasukkan dalam tab trending. So, apa kelebihan bila korang masuk dalam Creator on the Rise? Okay, pertama sekali, korang akan mendapat awareness. Awareness bermaksud korang akan direkomendkan kepada penonton di YouTube yang mana mereka adalah subscriber korang ataupun bukan korang punya subscriber. Sebab bila orang masuk ke tab trending, mereka secara automatik akan melihat korang punya channel dan juga korang punya muka lah. Jadi akan lebih banyak mendapat kunjungan daripada penonton daripada luar yang bukan korang punya subscriber masuk ke channel. So di situ akan bagi korang peluang untuk menambah jumlah subscriber dan juga jumlah view. Korang boleh lihat channel Cikgu Ruan selepas dia trending tu semakin banyak, makin bertambah dia punya subscriber dan juga jumlah view. Itu antara kelebihan yang akan korang dapat bila menjadi Creator on the Rise, dan Google akan menghargai korang dalam mereka punya posting di Twitter, di Instagram. So itu kelebihan bila korang dapat title Creator on the Rise. So saya harap korang faham sedikit sebanyak tentang Creator on the Rise ni, dan syaratnya hanya korang perlu dapat 1000 subscriber dan korang keep upload konten dan juga pastikan CTR dan juga watch time tu akan dapat banyak. So YouTube akan shortlistkan korang punya channel YouTube untuk dimasukkan dalam Creator on the Rise. So good luck everyone. Saya harap korang dapat masuk Creator on the Rise ataupun trending pada suatu hari nanti, insyaAllah. Dalam setahun kita ada beberapa puluh minggu, 54 minggu kalau saya tidak silap. Saya harap YouTuber yang masuk Creator on the Rise ni akan berjaya suatu hari nanti, insyaAllah. Dan korang yang menonton video ni akan berjaya dalam dunia YouTube, insyaAllah. So itu sahaja sedikit sebanyak info berkaitan dengan Creator on the Rise. Itu sahaja untuk video kali ini dan kita akan jumpa di video akan datang. Saya Bro Jeb Share, sharing tanpa boring. Assalamualaikum.